petang ini, iaitu fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Okey. Something yang saya nak share kepada anda lah. Saya mula aktif keluar berkongsi mengenai dagangan sejak tahun 2014, kalau nak tahu. Okey, sejak tahun 2014. Ni adalah tarikh bila saya mula berkongsi lah. Saya tak nak sebut mengajar. Sistem piramid bang tak habis. Ya. Kita nak cerita benda tu hari ni. Saya mula berkongsi kepada rakan-rakan pedagang mengenai kaedah dagangan pada tahun 2014. Dan kalau nak tahu, sistem 3711 ni dah ada pada waktu tu. Cumanya saya tak terus kepada siapa yang ikut sekarang amat untung kalau banding mereka yang ikut dari dulu. Pada awalnya, saya cuba untuk nak sedarkan minda pedagang mengenai aset yang anda trade. Saya nampak ramai cuba, okey, dia trade currency, dia trade forex, tak dapat. Dia masuk kepada saham. Dia masuk kepada kripto. Masa masuk kripto, dia pergi baca white paper. Masa masuk saham, dia baca corporate punya news. Dia baca report, financial report company. Masalahnya, bila anda trade currency, chef pun tak tahu nama penuh dia. Apa nama penuh chef? CHF, Swissy. Ya, Swissy. C tu apa, H tu apa, F tu apa, tak ramai yang tahu. Kalau nak tahu pun dia kena Google sekejap. Pian dah tahu, jangan jawab Pian. Pian dah kena hafal. Sebab duk kena tanya kan. Kena hafal lah. Main trade je. Apa yang di trade tu tak tahu. Sifat-sifat currency tu tak tahu. Tapi adakah benda tu penting ke tak? Benda tu sama penting seperti bila anda mengkaji pasal saham Apple. Apa yang menggerakkan dia? Tapi bila anda trading dan ada yang salahkan leverage, ada yang salahkan pelbagai benda lah. Semua salah luar. Anda salah, kerana nak salahkan, anda salahkan diri anda. Anda tak pergi mengambil tahu apa yang anda trade. Faham? Swiss Confederation Bank bahasa English, bahasa France tak erti. Tak apa Zim. Lepas ni pergi baca, at least lah buka dekat Baby Pip tu. Apa itu dolar? Apa sejarah dia? Apa pengaruh dia? Apa yang menggerakkan dia? Bacalah kan. Saya cuba approach tu. Dari 2014 sehinggalah 2017 hujung. Saya cuba approach tu. Cuba untuk menerangkan kepada rakan-rakan semua mengenai fundamental. Orang panggil saya Zul Fundamental. Saya je. Kalau nak tahu pasal market, pasal fundamental, tanya Zul. Saya pun jawab je. Betul tak Pian? Kan? Saya hari-hari pun cerita fundamental. Saya nak anda faham apa yang anda sedang dagangkan. Okey. Itu sepanjang 4 tahun, 2014, 14, 15, 16, 17. 4 tahun saya cuba untuk terapkan pemahaman mengenai instrumen yang anda trade. 2018 sehinggalah tahun 2020, saya cuba untuk nak bawa kepada anda semua mengenai dua benda. Yang pertama adalah kepada, ni 2020 pertengahan. Saya cuba untuk nak bawa kepada anda mengenai psikologi pasaran. Saya banyak tekankan kepada benda ni. Dan saya realise, dia macam tuang air dekat daun keladi tau. Orang masuk, dia keluar balik. Masuk, keluar balik. Sebabnya orang cuba nak cari apa nak entry. Yes, Pian. Apa nak entry. Jadi, saya dapati ramai tak berminat. Ramai tak minat.
dan kita cerita pasal pumpang, pasal psikologi, pasal fundamental, pasal ni, orang tak minat. Dan saya bawa kepada anda apa yang anda nampak sekarang. Pada pertengahan 2019, 2019 sehinggalah tahun 2020, saya bawa kepada anda pelbagai sistem dagangan yang wujud. Sebab saya tak nak orang kata 3711 ni lah sistem yang paling bagus. Tak, semua sistem bagus. Saya bawa kepada anda market profile, saya bawa kepada anda Ichimoku. Siapa ingat lagi? Yang ikut lama-lama ni anda tahu. Saya bawa benda-benda ni. Okay, now saya terapkan kesemua ni dalam sistem 3711 bersama dengan position sizing model yang saya guna pakai. Kalau tak cukup lagi saya tak tahulah. Tak ada yang bertahun-tahun buat macam ni. Tak ada. Saya cuba 3 tahun pertama, 4 tahun pertama kepada anda, saya nak anda faham apa yang anda trade kan. Jangan cuma euro. Oh, euro saya tengok daripada tahun 1975. Euro pun tak ada lagi waktu tu. Macam mana anda tengok dia 1975? Euro tak ada. Eurozone tu tak ada lagi. Euro masa Maastricht Treaty itu baru wujud Eurozone kan. Barulah wujud mata wang euro. Dia kata dia trade euro dari tahun 70-an. Saya pun pening kepala. Ada. Euro tu tak ada lagi. Deutschmark. Waktu tu Deutschmark. Faham tak? 2012 last. Deutschmark. Tak ada. Dia tak ada. Euro tu tak ada. Saya pernah duduk dengan seorang trader ni. Memang lencun saya kena kencing. Faham tak? Dia trade dari lama. Dia dulu trader bank mana saya pun tak tahu. Bank dia sebut saya tak pernah dengar. Kan? Saya je. Betul lah. Betul. Kena lencun. Memang lencun lah. Dia trade dari tahun 70-an. Dulu dia trade euro. Saya pun kecil besar. Macam mana aku nak lari ni? Tak dapat nak lari. Duduk je lah dengar je. Betul ke tak cerita? Eurozone tak ada lagi. Mata wang euro pun tak ada lagi. Kita dengar je. Jadi kalau kena kencing anda tahu. At least kan. Jadi kita cubalah lari cepat-cepat kan. Dia dah order makan. Saya kata saya pergi sekejap. Nanti kita kontak lagi. Dia makanlah, bayar sendiri. Kesian bangkrut terbang. Euro tak ada lagi. Dia kata dia dah trade euro. Aduh, demam. Benda-benda macam ni lah. So, dalam trading, benda yang anda dapat kawal, benda ni je. Teknik yang anda guna pakai, serta duit yang anda letak. Kalau anda, the thing is, ramai dah ada benda ni. Dah ada. Bukan tak ada. Yang tak ramai yang tak ada, ataupun buat sambil lewa kepada sistem jaga duit dia, yang ini. Main, yang paling penting dalam trading adalah berapa banyak anda letak. Bukannya entry tu. Anda boleh buat 10 sen, anda boleh buat 1 juta dengan satu entry. Betul tak? Anda boleh buat 1 sen, ataupun anda boleh buat 10 sen dengan satu entry. Bergantung kepada duit yang anda letak. Tapi berapa ramai yang ada satu sistem bagaimana anda menguruskan duit anda. Dan untuk ada sistem tu, saya tak nak cerita pasal sistem dagangan hari ini. Kita hari-hari cerita benda tu. Yang ini yang kita nak cerita, model size posisi. Dan untuk anda membina model size posisi, anda kena tahu objektif apa yang anda nak dalam trading ni. Setiap kita tak sama. Seorang student, seorang memang dia portfolio manager, seorang yang bekerja, seorang full-time trader, seorang pengumpul stamp. Ada lagi orang kumpul stamp zaman ni. Saya tak tahu. Orang email je. Mana tahu siapa kumpul stamp. Saya masa kecil tu suka kumpul stamp. Macam-macam lah. Kita semua ni lain-lain. Jadi anda tak dapat gunakan
satu model saiz posisi yang sama. Anda kena bina satu saiz posisi yang sesuai kepada anda. Anda nak tahu rahsia berjaya dalam trading? Itu dia. Bukan teknik. Teknik tak penting. Teknik cuma benda berulang-ulang yang anda pakai. Benda yang anda kena develop. So teknik semua dah ada, tahu tak? Kimi dah ada, Rosdi dah ada, Pian dah ada, Azim dah ada. Semua dah ada teknik. Anda cuma nak ikut teknik anda. Itu yang payah nak buat. Kenapa payah nak buat? Sebabnya dia tak ada arah, tak ada tujuan. Anda nak disiplin, anda kena ada arah yang anda nak capai. Ada something yang anda tahu. You strive to get that. Knowing your system tak ada 100%. Anda boleh terima, anda cuma dapat terima loss kalau anda tahu apa anda nak. Anda faham bahawa dia tak ada benda yang 100%. Tak ada, tak wujud. Memang tak wujud. Kalau ada, tak ada. Memang tak ada. Jadi, bina portfolio anda. Jadi, dalam pembinaan portfolio, yang first sekali, anda buat bajet anda dulu. Buat bajet anda dahulu. Ni ada siapa-siapa nak tengok lagi ni? Minyak, masuk minyak sekali sini. Ni dah tak ya? Sekejap, kita punya delay ni. Crash lah pula. Okey, ni tadi dah Okey, saya delete. Okey. So, langkah pertama, anda buat anda punya bajet dulu. Anda nak berniaga ni tau. Anda nak berniaga, ada nak melabur, anda nak berniaga. Anda buat anda punya BUDGET. Macam burger je. Bajet pun salah spelling. Buat anda punya belanjawan dulu. Buat belanjawan anda. Itu langkah pertama. Faham? Ya? Kalau anda tak tahu duit yang anda pakai itu makna dia kepada anda, sama ada anda main hentam kromo, dia mula-mula kadang-kadang kita ni kan, ada duit lebih, aku depo lah $50 kan. Bila start depo $50, dia jadi. Masa tu, duit tu kan, anda pergi hentam, dah withdraw, lepas tu tekan. Itu langsung. Itu ketagihan. Dia mengubati ketagihan. Itu simple lah, itu berjudi. Itu berhenti buat benda tu. Anda kena bajetkan apa yang anda letakkan, anda kena plankan. Dia bukan kepada teknik. Trading bukan hanya kepada analisa market tau. Dia analisa risiko. Faham tak? Yang kenapa anda analisa market tu, sebab anda tengah nak mencari kawasan nak masuk dengan low risk, high reward. Low risk, high reward. Risiko yang kita ceritakan. Jadi anda kena buat analisa yang sama, kaedah anda untuk penggunaan duit. Bilanya anda nak start naikkan, bilanya anda start nak turunkan. Bukannya cuma kepada entry, kepada set up tu cantik. Tu selalu kita dengar, set up cantik besar sikit, set up tak cantik kecil sikit. Tak ada. Dah le benda mengarut. Benda tu mengarut, saya kata mengarut. Dan kalau tak cantik jangan masuk, cantik masuk, itu je. Kenapa nak kata cantik kita besar lot, tak cantik kecil lot? Apa peliknya? Tak cantik jangan masuk, cantik masuk. Simple. Jangan susahkan benda yang dah susah. Faham? Ini kaedah gold, ini kaedah platinum. Gold kecil sikit, platinum besar sikit. Pergi cari darah Blankas. Itu lagi mahal. Benda paling mahal di dunia, darah Blankas. Itu set up darah Blankas. Letak full margin. Apa pelik? Tak ada. Okey, buat bajet anda. Anda tahu berapa sebenarnya duit yang anda ada. Okey? Ni kita cerita kepada pembahagian portfolio. Jangan semua letak dekat trading currency. Bang, saya ada $50 je. Saya nak trade juga bang. Simpan ASB.
trade dekat demo dulu. Boleh. Simpan duit, anda nak buat apa dengan $50? Tak ada duit, bukan saya cakap tak trade. Tak. Anda boleh try dengan $5 dulu. Kalau duit tu ada, kalau ada cuma ada $50, anda tak dapat nak hilang duit tu tau. Anda tak dapat nak hilang. Simple. Tak ada duit buat cara tak ada duit. Saya simple je. Benda yang nyata kalau ada $50, letak $5 dulu. Jangan letak $50 full. Jangan. Sebabnya memang tak ada duit. Kan? Letak $5 dulu. 10%. Letak dalam tu dan ada kecil-kecil. Bila dia anda dapati, anda dah boleh, ambil lagi $10. Letak dalam tu. Ataupun $5 lagi. Besarkan slow. Jangan mengejut. Kita cerita benda nyata. Memang ada $100 je bang. Letak ASB dulu. Letak ASB dulu. ASB anda dah full, then anda cerita pasal nak letak banyak sikit duit yang anda tak dapat nak hilang. Kita cerita nyata. Kasar memang kasar, tapi kita cerita nyata. Boleh? Jangan dengar yang marketing. Saya bukan orang marketing. Saya direct. Benda yang nyata, kita cerita benda nyata. Benda yang tak nyata, jangan sebut. Jadi buat bajet anda, ketahui berapa, buat annual, bajet annual. Bukannya bajet bulanan. Dia tak dapat. Anda cerita bulanan, dia macam kedai buka, kita ada duit, tak ada. Tak dapat. Anda kena tengok panjang sikit. Buat bajet tahunan lah paling kurang pun. Lepas tu, anda dah tahu berapa lebihan yang anda boleh laburkan. Bahagikan dia kepada 2 kategori. Bahagikan dia duit lebih tadi. Satu, untuk anda letak kepada tempat yang mendatangkan pendapatan tetap. Fix. Satu lagi kepada tempat yang mendatangkan pendapatan berubah-ubah, variable. Ataupun dalam kes kita ni untuk kita trade. Boleh? Ni benda-benda koperasi, ASB. Kalau bumi tu anda tak ada ASB, something tak kena. Kalau anda tak kata, okey, yang tu aku was-was. Letakkan kepada kepada Samudra Rabah punya ni ke, kan? Something yang mendatangkan pendapatan tetap lah kepada anda. Besarkan yang fix. Barulah cerita pasal nak ambil risiko kepada yang variable tu. Ini semua letak kat kripto. Kripto tengah naik, sembang tinggi. Kripto turun, senyap balik. Kan? Pening tengok. Pening. Memang pening tengok. Besarkan yang tempat tetap. Baru cerita pasal financial freedom. Kalau yang ini tak tidur malam, kripto jatuh, kita peluh sejuk, tak dapat. Kan, buat benda nyata lah. Contoh-contoh yang fix ni adalah seperti anda beli property untuk disewa. Bukannya beli property tu untuk tempat tak ada apa-apa kan. Kereta untuk disewa, Grab, itu semua adalah something mendatangkan pendapatan tetap kepada anda. Beli kereta tu liability tau. Tapi kalau kereta tu dia cuma jadi aset kalau dia diguna pakai untuk menjana pendapatan. Benda yang menjana pendapatan itu aset. Kalau benda tu anda bayar bulan-bulan tak jana apa-apa, cuma value dia naik bertahun-tahun, lama-lama nanti, sementara tu dia liability. Jangan tak tahu. Jangan kata aku dah ada rumah, aku dah ada harta. Tak. Anda bayar bulan-bulan, anda tak nak sewakan, tak ada orang sewa, itu liability. Faham? Beli instrumen pendapatan tetap, dan anda target untuk yang fix ni, anda cuba cari something yang mendatangkan pendapatan sekitar 3, something yang beat inflation. Anda tengok inflation Malaysia dan anda nak supaya fixed income anda beat inflation. Faham tak? Yang anda preferred stock. Preferred stock, bond, anything yang beat inflasi. Malaysia kita tinggi sikit.
Saya tak dapat nak pergi terlalu detail, itu menjadi nasihat pelaburan. Jadi ada carilah lebih-lebih lagi benda-benda ni. So, berapa banyak duit nak letak dalam ni, berapa banyak duit nak letak dalam ni. Saya menggunakan kaedah 80-20. 80%, 20%. Yang 20% lepas tolak semua tahun-tahun ni, Dan kat sini. Ini tak duit dia semua pun letak mana duit kau? Forex. Habis. Ada pelbagai. Adakah ini yang betul? Tak. Pian pernah kongsikan 110 tolak dengan usia. Itu patusan dia. Lagi muda anda, lagi banyak kat variable. Mana satu yang betul? Ada banyak formula. Ada, serius. Anda boleh gunakan 110 tolak usia. Lagi muda anda, lagi tinggi kat sini. Tapi make sure sini jangan rendah daripada 60. Jangan rendah daripada itu. Paling-paling lah kalau anda dapati teknik anda tengah cantik trading apa semua, kalau betul-betul market bull anda masuk, itu kalau dah memang anda duit tu dibagikan 50, jangan dia exit tau. Jangan exit. Itu exception. Kalau anda dapati memang ada peluang kan apa, memang nyata lah, then 50%. Okay, ini kepada duit annual anda tadi. Now dah dapat benda ni, now anda dah ada satu portfolio besar. This is your mothership. Satu portfolio besar. Okay, 60%. At least beratkan kepada fix, ya, Fikri. Okay, anda dah ada satu portfolio besar. Then, anda dah ada tadi fix. Anda dah ada tadi variable. Now, setahun, ingat pembahagian kat sini tak sama tau. Ya. Sini mungkin anda berat, kalau kita ambil contoh Fikri, 60-40. Katalah dia ada $1,000 setahun. Maksudnya sini $600, sini $400. Boleh? Anda cuba untuk generate dekat sini, katalah kita ambil satu 5%. Ingat, jumlah 5% tu daripada 600. Keseluruhan portfolio anda, kesemua ni, berapa anda nak cuba nak generate? Setahun. Okey. Berapa anda nak generate untuk keseluruhan portfolio anda? Make sure dia beat inflation. Letakkan semua ni, tak ramai orang buat benda ni tau. Orang cuma nak fikir aku nak depo berapa, dapat berapa. Apalah pelik. Ni tak fikir. Macam mana anda buat bisnes kalau modal tu tak dipikir? Kan, fikirkan benda ni. Fikirkan benda-benda ni. Ni asas dia. Macam mana anda membahagikan modal. Tolong buat benda ni. Anda nak ada disiplin pakai teknik, pakai benda ni. Buat benda ni dahulu. Then, bila anda dah ada benda ni, then anda lihat portfolio anda, I'm not talking about trading, I'm talking about both fixed income, variable income. Berapa target anda? Standard dalam industri tinggi adalah 30%. Itu tinggi. So we are talking about between 15 to 30%. Itu tinggi. We can work on something that get you 20% setahun. Kalau anda melabur mana-mana, anda dapat 20% tahun. Kalau ASB bagi ada 20% tahun, anda hantar kek dekat PNB tiap-tiap hari tau. %10% is yep. We can put 10%, we can put whatever percentage, bergantung kepada risk tolerance anda. Let me show you 20% first punya ni. It all depend on your risk tolerance. Okay. Now, 20% tadi adalah based on 1,000. Macam mana nak kira lot size? Ni sebenarnya untuk kira lot size. Kenapa aku nak tahu benda ni? Sebab anda nak kira lot size anda. Itu benda dia. Anda nak kira lot size anda. Ini tempat dia. Bukannya depo 1,000, buka 0.1 lot.
Bukan tu. Itu tak ada kena-mengena. Tak ada cousin dia punya ipar tiri pun tak ada pada tu. Faham tak? Ipar duai dia punya adik-beradik tiri, nenek angkat dia pun tak ada kena-mengena cara tu. Itu tak ada. Dia asas dia dari sini. Kalau nak tahu. Ramai cuma kira daripada depo. Depo tu duit apa? Faham? Tolong saya merayu anda buat benda ni. Kalau anda nak ada satu pemikiran yang jauh sikit dalam dagangan, jauh tu. Nenek angkat semua masuk, Rosli. Tak pernah aku keluar ayat nenek angkat semua. Okey, jadi 1000, 20%, anda cuma target 200. Kecilnya bang, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ingat, 5% dekat sini, ini kita dah tahu lepas sebab dia fix. 5% daripada 600 berapa? Mana phone saya ni? Phone ni pula tiba-tiba dia hilang. 5%. Mana? 600 kali 5%. Kita baru dapat $30. Ni 30. 300, sini target 170. Ingat, ini jumlah yang lebih kecil. Faham? Ini 600 tadi kita dapat $30. Ini ada 400, kita nak cuba buat $170. Sebab kat sini risk dia lebih tinggi. Katalah kita memang semua ni untuk trading. Okay. Now, anda cuba untuk nak buat 170 bahagi dengan 400. Anda di sini, anda cuba untuk nak buat 42.5% setahun. Achievable tak? Let's put this all dalam perspektif. Anda cuba nak buat daripada modal $400 untuk nak target 100, letakkan dia mula-mula target bang kecil je bang, $400 dapat $170 setahun. Letakkan target dahulu. Kalau tak letak target, macam mana anda nak mula kira? Asas dia dahulu. Kenapa ni penting? Now, ni caranya anda nak buat position sizing model untuk anda sendiri, ya. Okey. Anda ada satu teknik. Kita bagikan teknik anda kepada dua jenis lah. Ini adalah swing trade. Ini adalah position trade. Ni anda pegang bertahun-tahun. Piramid. Piramid. Saya nak cerita piramid. Kalau nak masukkan satu lagi kepada intraday ataupun scalping, tak kisah. Anda boleh buat dia lah. Buat dia. Okay. Now, anda ada dua sistem trading. Dan anda akan lihat kepada prestasi sistem tu. Berapa dia boleh jana? Berapa entry dia boleh bagi? Faham? Ingat kat sini tadi anda cuba buat $170 dengan modal $400. Okey. Anda cuba untuk generate 42.5%. Berapa dolar anda boleh loss kat situ? Berapa dolar? Satu rule of thumb dia adalah 50%. Rule of thumb dia 50% daripada target. Maksudnya target anda 42.5, anda letak loss punya ni adalah 21.25%. 21.25% daripada 400 tu berapa? 400 kali 21.25%. Anda cuma boleh hilang $85 kat sini. Anda cuma boleh hilang $85. Depend kepada risk tolerance anda. Anda mungkin katakan saya sanggup hilang 400 semua. Anda mungkin katakan saya cuma sanggup hilang berapa peratus. Jadi dia tak ada satu yang betul.
anda kena work out benda ini dahulu. Faham tak? Azim, tolong buat benda ni. Saya tak dapat katakan ini cara dia, tapi dia nombor-nombor dia ni kepada anda tau. Saya tak tahu berapa toleransi risiko sebab makna duit tu tak sama kepada semua orang. Tetapi semua orang kena buat benda ni. Dia tak dapat cuma ikut orang punya sistem. Tak dapat. Anda kena faham apa yang kena kepada anda dan kira benda-benda ni dahulu. Berapa ramai yang buat benda ni? Tak ramai. Tak ramai yang dah buat benda ni. Ada yang buat sekejap lepas tu hilang balik. Tak dapat nak ikut. Kalau anda nak tahu kenapa tak bergerak trading anda, dah start trading, loss balik. Duit entah buat mistake yang sama. Ini tak pernah buat. Ini ramai tak ada orang buat. Ini kiraan untuk bisnes tau. Macam anda nak tahu berapa anda punya harian, gaji orang, sewa. Benda-benda macam ni, berapa anda sanggup hilang. Duit tu duit pinjam bank ke? Duit pinjam mak boleh lagi runding. Bank tak dapat runding kan. Jadi tak dapat nak loss barang. Dia pinjam mak, nanti habis-habis hari raya minta maaf. Contoh. Faham? Jadi anda kena fahami berapa sebenarnya toleransi risiko anda kepada modal ini tadi. Makan dalam. Tapi cerita nyata kan. 10% tu better beli indices long. Then duduk diam-diam. Betul? Beli indeks lepas tu Russell kan. Duduk senyap. Russell besar sikit. Betul dia. Orang selalu S&P 500 sebab ikut kawan seorang kan. Cuba beli Russell. Kalau ada peluang kepada Russell lah. Wave 2 tu faham tak? Saya duk ulang-ulang chart ni tak faham-faham. Tak faham. Mana kita punya ni? Mana dia? Ni. Ambian. Ni. Duduk diam-diam. Diam-diam. Tu pun sama. ASB dia garanti tak hilang kan. Situ dulu. Situ bagus, Pian. Fikri. Sebabnya situ terjamin. Situ terjamin. Lepas tu yang lain-lain start diversify. Yang ni faham tak? Faham tak? Tak faham tak tahulah. Bang, kalau Russell dapat dividen anggaran berapa persen, tak tahu, kepada company punya prestasi. Pergi buka dekat website dia ada. Direct pergi website dia orang. Ada dia punya percentage semua. Ramai nak pakai Ferrari suka dengar cakap ke langit. Kalau nak cerita langit, cerita bumi semua. Itu biasa Zain. Sebabnya itu adalah cerita marketing kan. Saya tak, sebab kita cerita dunia nyata lah. Kita cerita dunia nyata kan, kenyataan kan. Sebab itu kalau anda nak lama dalam bidang ni, kita cerita buang pergi direct ke Russell punya ni website kan. Sebabnya if I go too detail dia jadi nasihat pelaburan wong. I cannot go too details. Ada kekangan kita kat sini. Every info that you're looking for ada direct kat situ. Okay. Jadi apa kena-mengena benda ni tadi? Now, pastikan anda fahami apa prestasi sistem anda. Berapa R dia punya R multiple dia dalam satu tempoh. Kita bagi 3 bulan. 3 bulan. Apa R multiple dia? Pastikan, biarpun anda guna scalping, anda intraday, letakkan perbandingan dia durian banding dengan durian. Faham tak? Tempoh masa yang sama, berapa R multiple dia? Faham tak kira R multiple tu? Okay, faham tak kira R multiple tu? Mana kita punya ni?
Mana R multiple? Tak ada pula notan ni. Ni. Berapa R multiple dia? Ni. Dalam satu tempoh. Okey. Testkan dia dulu. Test dulu. Mana-mana sistem tu test dahulu. 3 bulan tu ada test dahulu. Ada test. Mula-mula kan kalau saya dapat wujud start balik trading ni, saya akan buat benda ni satu-satu. Dah tahu apa yang saya tahu hari ni. Banyak benda kartun yang kalau anda dah buat sekarang, saya dah pernah buat dulu-dulu. Lagi awal. Lagi pelik ada buat, saya dah buat. Simple. Lagi lama orang tu trade, lagi banyak mistake yang dah buat. Saya bagi tahu tu je. Tak ada cerita sifu-sifu. Sifu tu dia dah buat benda yang anda dah buat dulu. Tu je. Tak ada. Saya dengar orang panggil, oh dahsyat sifu. Tak ada sifu. Tak ada. Sifu tu orang belajar kungfu. Tak ada cerita sifu-sifu trading. Trading mana ada sifu? Tak ada. Letak limit order, letak stop loss, letak TP. Itu je. Saya tak percaya kepada benda-benda sifu-sifu. Tak ada. Mengarut. Okey? So, bandingkan dia dalam tempoh yang sama. Buat test out sistem anda. Jangan trade duit betul dulu. Trade dekat demo, trade. Anda pakai je teknik tu, ikut, dia tengok prestasi dia. Berapa kali entry dalam tempoh dia yang tradable. Jangan yang tak tradable. Sebab itu saya tak percaya sangat kepada back test tau. Anda kena forward test. Forward test. Sebab back test ni, anda akan tengok, tengok time dia. Pukul 4 pagi dia punya entry. Betul kan anda trade waktu tu? Faham? Kan? Anda back test satu scalping system kan. Wah, back test dia cantik saja kan. Wah, beribu-ribu dapat. Tengok entry dia banyak pukul 3 pagi yang anda sedang bermimpi indah kan. Bermimpi indah, nampak Ferrari bawa siapa? Mira Pizza. Mira Pizza tak ada dah. Tak dapat. Itu contoh saja. Kecil suara aku, kan kena tidur luar dah. Faham? Dapatkan benda-benda ni. R multiple anda, berapa kali tradable entry untuk sistem tu. Kenapa anda nak tahu benda-benda ni? Dan anda akan bagikan duit yang anda akan gunakan untuk risiko sahaja. Dah tengok dah. Dah tengok. Kecil sikit. Depo duit yang anda nak hilangnya, kenapa depo 400? Kalau 400 takut hilang, dan anda depo 400. Gelak kau fikir. Aku cari sampai ke rumah. Rosdi. Faham? Faham? Ini cerita lain. Okey. Dapatkan benda-benda ni, letakkan duit yang anda nak hilang sahaja. Kalau anda sanggup hilang 400, letakkan 400. Dan anda cuma apply dia macam ni. Katalah sistem kesemua ni, swing trading tadi, anda tengok prestasi dia. Ingat, anda cuba untuk nak capai 42.5% ataupun $170. Anda kira R multiple dia, sistem mana yang memberikan lebih banyak peluang kepada untuk anda capai. Macam ni. Katalah anda ada dua teknik. Satu swing, satu posisi ataupun intraday, satu lagi adalah swing ataupun satu scalping ataupun satu swing. Dua lah Dan anda dapati yang ini lebih cantik daripada position trade. Anda dah test dia, anda dah test pelbagai sistem, ada dua yang anda dapat. Katalah anda punya swing tadi lebih cantik. Cantik tu berapa persen? Berapa R multiple dia, expectancy dia yang lebih tinggi. Dan anda boleh trade kepada tradable setup dia. Kena dengan waktu anda. Okey? Ini pula adalah untuk kita ambil contoh ni tadilah. Position trade. Okey? Ini memberikan lebih bagus daripada position anda. Contohnya,
Jadi anda akan letakkan berapa persen. Jadi kirakan daripada percentage expectancy. Katalah percentage expectancy kat sini, ini adalah 0.6. Ini adalah 0.5 contohnya. 0.6, 0.5 R. 5 minit lagi. Saya nak cerita pasal piramid tadi. Okey. Contoh. Ini kepada expectancy R. Okey. Jadi maksudnya dia ni lebih bagus daripada yang ini dan pulangan dia expectation untuk setiap entry dia lebih tinggi. R multiple dia pun akan lebih tinggi. Katakanlah ini adalah 30. Kali dengan 0.6 kita dapat berapa? 6, 18. 18 R multiple dia. Ini adalah sebanyak 3 bulan kita cuma entry 5 kali. Ini cuma bagi 2.5 R. Jadi anda akan beratkan kepada swing ni untuk pembahagian anda punya modal. Jadi anda akan katalah $85 kan. Mungkin sini 60, sini 40. Ataupun anda boleh buat ratio dia 18 kepada 2.5. Faham tak? Anda boleh buat ratio dia. Depend kepada bagaimana anda... Dia kena ada pembahagian modal macam ni lah. Anda boleh buat ratio dia. Sini mungkin 90%. Duit modal letak kat situ. Sini cuma 10%. Sebab yang sebelah kanan tu jarang. Duit tu jarang dipakai. Faham tak? Okey? Lepas tu kira lah berapa loss. Berapa per position. Berapa dolar. Katalah yang ini tradable setup dia untuk nak dapat banyak itu adalah sebanyak 30 entry kan. 90 bahagi dengan 30, kalau katalah $90. Contoh saja, satu entry $3. Bukannya bukannya 3 lot. $3 kalau kena stop loss. Buat itu sebagai fasa pertama dahulu. Inilah yang saya letakkan dalam ni. Anda punya 1R dekat sini. 1R dia yang $3 tadi. 1R ni. Kirakan benda-benda macam ni. Buatkan bilanya anda nak start naikkan. Kalau tak ada, anda boleh guna benda ni dulu dan test out dia dulu. Lepas tu anda naik, anda turun, anda naik, anda turun kepada anda. Okey. Kita cepat sikit. Kita ada 3 minit lagi kepada piramid. Pyramid system adalah untuk position trade. Position trade, anda tak trade banyak. The idea is, anda akan trade dan dekat bawah ni yang besar anda punya risiko. Anda trade euro US dollar tadi. Contoh. Entry, stop loss. Contoh. Dan ini adalah sebanyak $10. Kalau loss, anda akan loss $10. Kalau loss, anda tak trade. Kalau dia naik 0.5, naik 50%, anda akan keluar separuh daripada position ni. Anda akan tutup separuh. Mungkin anda dah dapat sebanyak $3. Anda dah untung $3. Anda gunakan $3 tu dan anda cover anda punya stop loss ni. Anda guna $3 tu untuk entry yang second. Entry yang second dan seterusnya. 50% lagi anda cover balik. Tutup separuh. Boleh? Siapa tanya tadi? Saya guna 3 layer saja. 3 layer saja. So 3 wave. Mungkin 2 akan kena BE. Yang ini masih jalan. Kalau dia terus meletup, 3-3 jalan. Kita tak tahu benda tu. Faham? Entry tetap kepada sistem yang sama. Kalau ini tak ada setup, ada turun bawah balik, kita entry balik. Tapi penggunaan duit dia, itu saja. Itu je beza dia. Yang dalam portfolio ini. Tiba-tiba kat sini ada entry, itu portfolio lain. Duit lain, kedai sebelah. Faham tak? Itu je. Tak ada misteri. Okey? Tak dapat luang banyak masa sangat. 5 minit lagi. Dah 1 minit tinggal. Semua ni ada dalam nota ni sebenarnya.
apa, ingat benda ni, betul dalam trading tak sama dengan jana pendapatan. Hebat mana pun anda, tak ada. Yang hebat dalam trading anda adalah disiplin dan kaedah anda menjaga risiko. Itu kita nak tahu trader tu bagus ke tak, bukannya tengok dia pergi recovery. Bagus ke tak, kita tahu bila dia tengah loss, dia buat apa. Dia tak pergi tambah lot, dia lepak saja, tu kita tahu dia bagus. Itu yang saya lebih respect trader macam tu, yang dia loss, oh loss, dia terima loss. Kalau yang jenis loss, dia pergi kejap menangis kiri, kejap menangis kanan, yang tu ada tak dapat nak ikut. Yang tu anda tak dapat nak ikut. Okey. Jadi jumpa lagi pada jam 8 nanti untuk segmen analisa pasaran. Labur dalam satu sistem, ragalkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam